Okey, hari ini topik terakhir bagi bab 3 iaitu 3.5 keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kamu boleh cek muka surat 56 dan 57. Dua muka surat saja. So sikit saja untuk topik ni. Okey, kita tengok hari tu kita dah belajar 3.4 iaitu amalan demokrasi kan. So kita ada pilihan raya, kita ada apa lagi? Pengasingan kuasa, kita ada kebebasan asasi. Okey, hari ini kita nak belajar tentang keunikan amalan demokrasi. Okey, yang sebenarnya keunikan amalan demokrasi berparlimen dekat negara kita ni kita boleh tengok dari segi 4 aspek. Yang pertama, apa uniknya amalan demokrasi berparlimen ni? Pertama, dia ada gabungan unsur tradisional dan moden. Ini yang pertama lah, gabungan unsur tradisional dan moden. Yang kedua, kita ada mekanisme semak dan imbang. Okey, itu check and balance dalam pentadbiran, kita ada mekanisme semak dan imbang. Yang ketiga, kita ada kuasa budi bicara raja. Dan yang keempat, kita ada kerjasama politik. So, kita tengok yang pertama dulu. Gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. So, itu keunikan amalan demokrasi dalam negara kita iaitu ada gabungan tradisional dan moden. Okey, pertama. Keunikan pemerintahan di Malaysia teradun antara unsur tradisional dengan moden. So, kita ada tradisional, kita ada moden. Okey, apa itu tradisional? Okey, unsur tradisional kita boleh tengok dari segi kedudukan raja sebagai warisan sosio-politik masyarakat Melayu. Daripada dulu lagi, daripada zaman dulu lagi sebelum merdeka lagi kita memang guna sistem pemerintahan beraja ataupun kita ada raja kan, raja sebagai pemerintah. So itu unik dia. Kita ada unsur tradisional, raja sebagai pemerintah kita kekalkan. Okey. Unsur moden pula ialah berlakunya demokrasi parlimen. Iaitu kita buat demokrasi parlimen ni berdasarkan model Westminster England. So kita ambil guna pakai yang England punya, kita guna pakai ubah sesuai sikit, kita guna model mereka, model Westminster England dan kita apply dalam pentadbiran negara Malaysia. Okey, so gabungan antara unsur tradisional dan moden itulah yang menyebabkan kita punya sistem pentadbiran kita unik. Okey. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persisahan sosio-politik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Okey, seperti mana kamu pun tahu kan? So kita ada banyak bangsa, kita ada agama, kita banyak bangsa, agama pun banyak, budaya pun masihlah banyak. So bila banyak bangsa, ada pelbagai bangsa, agama dan budaya. So ini bila kita bila kita ada unsur tradisional dan juga unsur moden disatukan, so yang ini boleh mengimbangi ataupun menyebabkan kita punya sistem pentadbiran tu seimbang. Lebih kurang itulah, so mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosio-politik kita. Supaya tak ada rasa yang berat sebelah ke apa. Okey. Itu gabungan unsur tradisional moden. Okay. Yang kedua punya, apa uniknya amalan demokrasi? Yang kedua adalah mekanisme semak dan imbang, iaitu check and balance dalam pentadbiran. Okey, yang pertama, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Jadi nak bagi tahu je lah ni. Sistem raja berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen tu ada semak dan imbang. Okey, apa yang ada kita tengok. Okey, contohnya yang kedua. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Okey, kat sini dia bagi tahu. Bila ada pemerintahan beraja, bila ada raja, so raja ni dia neutral. Dia tak ada parti politik. Dia tak boleh sokong mana-mana parti politik. So dia kena neutral lah. Tak boleh sokong mana-mana pihak. So itu yang uniknya. Okay? Bila kita ada raja, raja ni mengimbangi pemerintahan demokrasi. So dia berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. So dia berkecuali. So kat sini, bila berlaku pertikaian, contoh nombor 3 ni, kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. So kat sini maksudnya, kalaulah ada parti politik yang bergaduh, yang berbeza ideologi ataupun yang bertengkar, maksudnya bergaduh lah antara kaum ke, antara parti politik ke, so raja ni lah yang akan menjadi orang tengah. So dia akan meredakan konflik yang berlaku tu. Kenapa? Sebab dia neutral. Dia boleh mengimbangi. Itu kuasa raja. Tu dari segi raja. Okey, lagi satu. Nombor 4. Okey, mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa. Ingat tak? 3.4 kita dah belajar pengasingan kuasa yang mana kita ada 3 badan kan? Badan perundangan, legislatif, badan eksekutif, pelaksana dan badan kehakiman judisiari. Okey, 3 badan ni kenapa wujud 3 badan? Supaya tak ada yang membolot. Maksudnya tak ada yang bolot kuasa kan? Tak ada pemusatan kuasa berlaku. So, tiga badan ni kita asing-asingkan kuasa dah.
So itulah menyebabkan kita buat pengasingan kuasa untuk check semak and balance tu. Semak dan imbang. Okey, contoh nombor 5, Badan Perundangan diberi peranan gubal undang-undang. So seperti kita tahu, Badan Perundangan Legislatif memang tugas dia gubal undang-undang. So gubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, iaitu Badan Pelaksana. So Badan Pelaksana tu akan laksanakan apa Badan Perundangan gubal. So Badan Perundangan yang gubal undang-undang tu, apa yang digubal oleh Badan Perundangan akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif. Dan sekiranya berlaku konflik antara Badan Perundangan dengan Badan Eksekutif ataupun apa-apalah yang berlaku konflik, kekeliruan, so penyelesaian akan dibuat melalui Badan Kehakiman. Kalau berlaku huru-hara ke, konflik tu, maksud konflik tu huru-hara lah. Okey, kekeliruan, pergaduhan ke apa ke, so penyelesaian akan dibuat melalui Badan Kehakiman. Okay, Badan Kehakiman akan petikaikan. Okay, mana betul, yang mana salah. Okay, itu adalah mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. So kat sini, apa uniknya amalan demokrasi berparlimen di negara kita? Yang pertama tadi, kita ada gabungan unsur tradisional dan moden. Yang kedua, kita ada mekanisme semak dan imbang. Apa mekanisme semak dan imbang? Pertama, kita ada raja. Yang mana raja tu neutral. Dia boleh jadi peimbang. Dia duduk tengah-tengah, dia tak memihak mana-mana. So dia boleh selesaikan konflik yang berlaku. Dan apa lagi semak dan imbang yang ada? Iaitu kita ada pengasingan kuasa. Kita ada tiga badan. Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Okey, kita tengok keunikan yang ketiga iaitu kuasa budi bicara raja. Okey, yang pertama. Secara umumnya, kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Okey. Secara umumnya, kuasa budi bicara raja. So, raja ni dia boleh saja buat sesuatu, boleh putuskan suatu keputusan tanpa mendengar nasihat orang lain lah. So, dia ada kuasa. Yang kedua, perlembagaan persekutuan membutuhkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri. So, Yang di-Pertuan Agong dia ada kuasa untuk lantik Perdana Menteri. Okay, contohnya itu yang Tun Mahathir letak jawatan. So, kita tak buat pilihan raya kan. Tapi kita lantik kita lantik Perdana Menteri baru iaitu Tun Muhyiddin Yassin. So YDPA berhak melantik Perdana Menteri. So ikutlah. So dia ada kuasa. So itu maksud kuasa budi bicara. Okey, tapi kalau dekat negeri pula, raja dan Yang di-Pertuan Negeri yang ada kuasa. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri dia ada kuasa budi bicara lantik ketua kerajaan negeri. Contohnya Menteri Besar dan Ketua Menteri. So kalau dekat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong yang ada kuasa budi bicara tu untuk lantik Perdana Menteri. Kalau di kerajaan negeri, raja dan Yang di-Pertuan Negeri ada kuasa untuk lantik. Okey, boleh faham tak? Okey, yang keempat, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak perkenankan permintaan pembubaran parlimen. Contohlah ada orang minta bubarkan parlimen. So, yang boleh buat keputusan hanyalah Yang di-Pertuan Agong. So, dia ada kuasa sama ada nak bubar parlimen ataupun tak bubar parlimen. Okey, nak panggil parlimen bersidang pun dia ada kuasa. Kalau bahagian negeri, raja dan Yang di-Pertuan Negeri ada kuasa untuk memperkenankan pembubaran DUN. DUN tu Dewan Undangan Negeri lah. Ataupun nak panggil DUN bersidang pun boleh. Itu raja dan Yang di-Pertuan Negeri. Okay, so ingat, kalau bahagian persekutuan, Yang di-Pertuan Agong berkuasa, dia ada kuasa budi bicara. Kalau di kerajaan negeri, raja dan Yang di-Pertuan Negeri ada kuasa. Okey, itu yang ketiga kan. Okey, yang keempat punya keunikan amalan demokrasi ialah kerjasama politik. Yang pertama, kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Ini bagi tahu je lah kita buat kerjasama politik. Sebab apa buat kerjasama politik? Sebab nak perkongsian lah antara kaum tu. Ni ayat ni biasa kan, boleh faham kan maksudnya antara politik, parti politik tu kita ada kerjasama antara parti politik. Kenapa? Sebab kita nak kongsi kuasa antara kaum, nak buat prinsip tolak ansur, perundingan, pengorbanan ni. Okey, yang kedua, permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Okey, yang ini contohnya ada banyak parti politik. Contoh kita ambil tahun 1962. Ataupun mana? Bolehlah. Ada Parti Perikatan Sarawak, Parti Perikatan Sabah. Oh, ini kerjasama politik. Okey, ini antara parti politik lah. Sekejap.
Okay, pada bulan Februari 2020, Perikatan Nasional menerajui negara kita menggantikan Pakatan Harapan. Oh, ini dia just bagi tahu. Okey, yang ini dia cuma beritahu parti politik yang wujud dekat negara kita. Tahun-tahun dia ada kat sini. Parti Perikatan wujud 1954. Okey, so kat sini yang nombor 2 ni, dia nak beritahu permuafakatan. Maksudnya kerjasama antara parti politik, antara satu parti politik dengan parti politik yang lain. Gabung akan boleh membentuk kerajaan. Okey. Nombor 3. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. Ini ada maksudnya Parti Perikatan ni terbentuk daripada MIC, MCA, UMNO kan. Okay, so maksudnya berasaskan kaum lah. Ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Okay, gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional, BN, Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. So, kamu kena ingat, bila parti ni contoh Parti Perikatan tadi kan, dia adalah gabungan daripada Parti MIC, Parti MCA dan Parti UMNO. So, Parti Perikatan ni dia bertukar kepada nama Barisan Nasional. Okey, parti yang mana bertanding, yang menang, so dia akan boleh membentuk kerajaan persekutuan. Yang mana Perdana Menteri akan wujud daripada kerajaan persekutuan ni lah. So, Perdana Menteri akan diambil daripada parti, contohnya Barisan Nasional menang. Okey, so parti Perdana Menteri akan diambil daripada Barisan Nasional punya orang. Macam itulah. Okey, 6. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. So, bila Pakatan Harapan dia menang, ini dah 13 kali ni semua Barisan Nasional kan menang. Okey, so lepas tu bila Pakatan Harapan ambil pada pilihan raya umum ke-14, ini yang Tun Mahathir naik, tapi lepas tu dia letak jawatan kan. So, bulan Februari 2020 tak ada pilihan raya. Yang ini dia ambil oleh yang di-Pertuan Agong yang lantik Tun Muhyiddin Yassin atas persetujuan parti dia jugalah. Okey, so itu maksud kerjasama politik. Keunikan amalan demokrasi berparlimen dari aspek kerjasama politik. Maksudnya kalau kita nak lantik sesuatu Perdana Menteri, kita nak lantik sesuatu yang membentuk kerajaan persekutuan tu, nak lantik dia, kita mesti daripada pilihan raya menang, daripada kerjasama politik, lepas tu bertanding, rakyat undi, dan bila menang baru kita pilih Perdana Menteri yang mana tu kan. Okey. Bolehlah kot. Next ada apa lagi? So, 4 lah keunikan dia. Okey, kesimpulan dia, kita perlu memahami demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara. Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya. Tak ada apa-apa ni. Demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Oh, ini just bagi tahu je. Demokrasi berparlimen pada asasnya memberikan hak sama rata kepada setiap warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan raja berperlembagaan. Okay, yang ni dia bagi tahu yang demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan ini seimbangkan pemerintahan. Okay, Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan ciri tersendiri, betul. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul. Ini just semua ni adalah kesimpulan ya. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berjaya mewujudkan kestabilan dan membawa kemajuan dalam pelbagai bidang sejak merdeka hingga hari ini. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kita sewajarnya menyedari kepentingan tak setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara. Okey, itu kesimpulan bagi tajuk 3.5 keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Kalau ada soalan, kamu boleh tanyalah. Seperti biasa, kamu boleh tanya. Anytime, boleh PM cikgu. Okey? Kalau tak ada apa-apa, kira cikgu rasa cikgu berhenti kat sini. Okey, bye.